Bersambung daripada video sebelum ini, kita jelas dan faham bahawa kalam Zulkarnain disebut di dalam Al-Quran kerana seorang pendeta Yahudi yang memberikan soalan perihal Zulkarnain ini untuk ditanyakan kepada Nabi Muhammad. Dengan itu, sudah semestinya golongan Yahudi pada ketika itu mengenali individu yang bernama Zulkarnain ini. Jika kita belek dan rujuk di dalam kitab Yahudi, adakah wujud nama Iskandar ataupun Alexander the Great? Jawapannya adalah tidak. Namun, ada seorang raja yang tercatat di dalam kitab mereka, dan raja itu ialah Raja Kurush. Jom kita kenal siapakah Raja Kurush ini. Kurush dikenali dengan panggilan Cyrus II Parsi ataupun Cyrus the Great. Dilahirkan pada tahun 590 sebelum Masihi atau 576 sebelum Masihi di Anshan, Iran. Antara kehebatan yang boleh dikongsi ialah beliau seorang penakluk yang agung kerana pernah menakluk kerajaan Babylon tanpa pertumpahan darah. Beliau berjiwa besar kerana selepas penaklukan itu dibebaskan semua hamba abdi yang telah lama diambil sejak pemerintahan Raja Bukhtanasar. Ini adalah salah satu cerita penaklukan daripada beberapa lagi yang lain. Perbuatakan baiknya mencetuskan penulisan Cyropedia yang bermaksud pendidikan Cyrus oleh Xenophon. Buku ini merupakan antara rujukan termasyhur dalam sudut falsafah pemerintahan kepada pemimpin dunia purba dan moden. Beliau meninggal kira-kira bulan Ogos tahun 530 sebelum Masihi. Antara sumbangan terbesarnya adalah memperkenalkan hak asasi manusia seperti mana yang tercatat dalam Silinder Cyrus. Ia kini dipamerkan secara bergilir di muzium ternama di serata dunia. Bahkan satu replika silinder ini ditempatkan di Ibu Pejabat Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Mari kita lihat pula 4 ciri Zulkarnain yang telah pun tertulis dalam Al-Quran, iaitu yang pertama, perjalanan ke arah matahari terbenam iaitu barat. Ini selari dengan penaklukan arah barat dari Empire Cyrus ke arah Laut Hitam, termasuklah Asia Minor. Kedua, menerima wahyu. Kurush disebut dalam kitab Yahudi Book of Isaiah. Tuhan berkata kepada orang yang terpilih, kepada Cyrus yang tangannya kupimpin untuk menawan kaum sebelumnya, dan seterusnya. Bukan di situ sahaja, namanya juga disebut di dalam penulisan Yahudi pada 2 Chronicles dan buku Ezra. Ketiga, perjalanannya ke arah timur. Ini juga selari dengan penaklukan kawasan timur pemerintahan Kurush hingga ke Afghanistan. Yang terakhir, membina tembok untuk halang Ya'juj Ma'juj, menyamai peranan Cyrus dalam binaan tembok berhampiran Kaukasus. Keempat-empat ciri ini dipenuhi oleh Cyrus sebagai Zulkarnain. Dengan ciri yang amat sama ini, penghujahan mencalonkan Cyrus sebagai Zulkarnain adalah lebih munasabah berbanding Alexander. Di waktu ini, dengan kajian yang sedia ada, kita lebih layak untuk meletakkan Cyrus ini sebagai Zulkarnain berbanding Alexander. Namun tidaklah kita katakan secara 100% kerana mungkin akan ada kajian mendatang yang menjumpai watak yang lebih sesuai dikatakan. Okey, itu saja untuk perkongsian kali ini. Kalau kita nak bincang bab Cyrus ini, berkemungkinan masa yang diambil hampir berjam-jam. Dan untuk mereka yang inginkan penjelasan lebih lanjut dan juga ingin memahami lebih mendalam, boleh untuk mendapatkan buku ini. Okey, di dalam buku ini kita ada kupaskan lebih dalam dan juga penuh dengan gambar-gambar untuk dijadikan sebagai rujukan supaya lebih memahamkan para pembaca. Okey, jadi itu saja perkongsian daripada saya. Jumpa lagi. Bye.